puas lagi, mula lagi kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Walau tak ada rambut. Biasa dia suka gigi sikat dia lalu dia garu sebab itu namanya misht. Yang sikat itu namanya misht. Sebab itu yang tukang sikat kepada Fir'aun tu namanya Masyitah kan. Sebenarnya namanya tak diketahui, tapi Masyitah tu adalah berasal dari perkataan misht. Misht tu adalah sikat. Jadi perempuan yang menyikat rambut tu disebut Masyitah. Bukan namanya Masyitah betul. Bismillah. Boleh ke belakang. Boleh nak? Bawah. Bawah. Okey juga sini. Nanti nak berjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita habis, macam mana kita buat? Kita tunjuk ya. Habis tadi, barulah sunnah macam ni. Barulah ikat sebelah kanan dulu, barulah sebelah kiri. Masya Allah. Kita amal benda ni nampak simple kan, tapi pahalanya 100 mati syahid. Tak maukah kita? 100 mati syahid tu, barulah pakai cincin. Macam ni sunnah lagi. Macam ni dalam sunnah ada sunnah. Sunnah pakai cincin. Sunnah Nabi pakai cincin. Sunnah yang kedua pakai cincin sebelah kanan. Sunnah yang ketiga pakai cincin sebelah kanan jari kelingking. Sunnah yang keempat pakai guna jari kelingking dan mata dia macam ni. Ini paling sunnah untuk lelaki lah, perempuan jangan buat. Kami lelaki je buat macam ni. Dan sunnah lagi bingkainya adalah perak. Dan sunnah lagi, tengok macam apa banyak sunnah. Look at that. Ini menunjukkan Allah sangat kasih kat kita kan. Macam-macam. Dalam satu sunnah tu kita dah dapat banyak buat sunnah, pahalanya beratus-ratus kali mati syahid. Sekarang kita tak tahulah, kita tak yakin. Nanti bila dalam kubur kita yakin. Tadi dekat masjid wilayah saya ceritakan tentang bagaimana seseorang itu Allah nampakkan pahalanya sebelum dia meninggal dunia. Dulu saya ceritakan. Yang tak pernah dengar, saya nak cerita sekali lagi bagi nampak. Macam mana Allah nampakkan pahala itu ketika dia sebelum tidur. Allah nampakkan pahalanya sebelum dia tidur pula. Sebelum dia meninggal dunia. Saya sebut apa tadi? Tidur. Astagfirullahaladzim. Memang mata saya mengantuk ni. Malam tadi tuan saya tidur lambat. Tapi kerana terbayang dekat Taman Tar satu, kemudian 8.30 dekat sini. Terbayang muka ke Hajar Zaitun. Sama ada. Dah tak ada lah. Terbayang muka beliau sebab kelas kita kat sini. Cuma saya tak pasti tadi kat Hajar. Kita mula 8.30 ke pukul 10. Tapi dulu memang saya sebut 8.30 kan. So saya just datanglah tadi pun yang betul juga ya. Cuma lambat sedikit tadi. Saya nak ceritakan dalam Islam ni walaupun benda kecil jangan dianggap remeh. Jangan sebab kecil di sisi kita, besar di sisi Allah. Especially yang namanya reward, yang namanya pahala tu. Ada seorang sahabat Nabi, dia meninggal. Bila dia meninggal tu dia sebut, ya laitahu inkana jadidan. Alangkah elok kalau jadidan. Jadidan maksudnya kalau lah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya laitahu in kana jadidan. Alangkah eloknya kalaulah baru. Yang kedua disebut ya laitahu in kana kamilan. Yang ketiga disebut ya laitahu in kana kafiran. Jadidan baru, kamilan satu. Kafiran selalu. Dia sebut benda ni sebelum meninggal dunia. Jadi hairan para sahabat. Kemudian dia meninggal. Dia orang baik. Lalu ditanya dengan Nabi, ya Rasulullah, sahabat ni bila meninggal dia sebut ya laitahu in kana jadidan, ya laitahu in kana kamilan, ya laitahu in kana kafiran. Ya Allah, kenapalah tidak baru? Kenapalah tidak satu? Kenapalah tidak selalu? Nabi senyum.
Nabi katakan sebelum dia meninggal tadi, Allah nampakkan pahalanya. Macam mana? Pernah satu hari dia duduk di rumah, ada orang ketuk pintu. Siapa ni? Saya orang miskin. Pergi tengok, apa hajat? Tengoklah pakaian saya ni dah lusuh dan saya perlukan pakaian. Lalu dia pun pergi masuk dekat almari dia tengok banyak pakaian. Ada baru, ada lama. Dia pun ambil yang baru. Kalau ambil baru nanti dia demam seminggu tak jadi. Letak balik, dia pun ambil yang lama. Yang lama tu, paling lama. Pahala bagi yang lama ni, Allah nampakkan berbondong-bondong sampai dia rasa macam menyesal. Awatlah tak bagi hak baru dulu hari tu. Kalau bagi baru banyak mana tak tahu. Itu dia menyesal waktu tu. Yang kedua, orang yang sama pernah satu ketika nak buka puasa, duk ada orang pukul pintu, ketuk pintu. May yadukul bab, siapa yang ketuk pintu ni? Ana faqirun ja'i', aku seorang fakir yang lapar. Tunggu saatlah, dia sebenarnya nak buka puasa. Orang Arab kan makan roti, dia pun kepok, dia patah dua, setengah untuk dia, setengah untuk yang fakir tadi tu. Pahala bagi setengah nah, punyalah banyak sampai dia abad, ya Allah, awaklah tak satu, awaklah tak satu complete satu tu kan, dia bagi half je. Kalaulah saya bagi satu tu lagu mana tak ada. Hak ketiga, ada pernah sekali dia pergi ke masjid, dia terserempak, eventually jumpa dengan seorang buta. Nak pergi mana Pak Haji? Nak pergi masjid. Saya pun pergi sekali, saya bimbing. Itulah dia pimpin sekali in his lifetime. Sekali tu je Allah nampakkan pahala, banyak betul pahala ni, sampai dia menyesal. Awaklah, kalaulah selalu, bagaimana pahala dia. Kerana itulah bab pahala ni jangan dok anggap kecil, jangan. Tetapi anggapkan besarnya pemberian Allah. Sama juga kita mohon ampun kepada Allah, jangan dilihat besarnya dosa kita, tetapi lebih besarnya pengampunan Allah. Sudah tadi dan niatkan olehmu ketika itu mengerjakan sesuatu yang mengharuskan solat, seperti engkau kata, maksudnya kita menyebut, bila menyebut dapat pahala sebut. Talaffuz bin niyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, ambil dulu Kak Jah. Tolong sama-sama. Pen dengan pensel ni kita kalau jatuh terus ambil sebab dia mulia, sebab dia menulis ilmu. Siapa tahu dengan pen yang kita tulis tu kita dapat banyak ilmu. Sebab tu saya kalau saya berjalan, saya tengok pen dengan pensel, saya sensitif sikit. Saya akan berhenti saya ambil letak kat mana-mana. Sebab apa? Sebab dia mulia pen tu. Sebab itu salah satu cara untuk kita beramal jariah, cari student ataupun sekolah-sekolah pondok kan, bekalkan ataupun hadiahkan mereka pen. Pen tu mungkin mereka menulis ajaran guru dia mungkin bertahun-tahun, every single alphabet akan doa pada kita. Kalau dia tulis nama Nabi, saya pesan juga setiap kali kita tulis nama Nabi, jangan lupa tulis sallallahu alaihi wasallam. Jangan tulis nama Muhammad saja, SAW, jangan jangan tulis lengkap. Kalau tulis nama Nabi Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Kita lihat sikit Kalau tulis nama Nabi Muhammad kat sini ataupun Muhammad ataupun sini Muhammad, tulis kat belakang dia tu, tulis macam ni sallallahu alaihi. Kalau panjang sangat bertubuh kat sini wa alihi. Jangan lupa tulis wa alihi, sebab ni keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa cukuplah nak tulis wa baraka wasallam pun tak apa, tapi tulis macam ni cukup. Ini ni sekali kita tulis, dia ni akan mendoakan kita. Yang sekali kita tulis tu sampai hari kiamat. Sekali kita tulis.
Sebab tu jangan rasa ish, saya nak buat nota panjang ni tapi kan ini tak apa nah. Kita sabar sekejap. Yang kita tulis tu dia akan mendoa sekali kita tulis tu sampai hari kiamat. Lagi banyak lagi bagus. Kalau tak tulis guna bahasa sallallahu alaihi wasallam tu kan, bahasa Melayu tu kan, itu pun boleh juga. Tapi lebih afdal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma saya risau kalau tulis Arab macam ni, orang lain dah habis, kita baru nak menulis. Itu saya risau. Sebab tu paling kurang tulis salat, pakai bahasa Melayu tu kan, salat. Jangan buat titik-titik, jangan. Ini buat sampai habis tu. Sebab saya takut orang yang tak biasa bahawa ini dengar dia pun ni sad ke dad lam ke apa ni. Orang dah habis dah mengaji, dia baru nak tulis tapi tak apa je gitu, nanti mendoakan dia sampai hari kiamat. Dan jangan tulis sa'lam, never. Dia sama juga sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ini sa'lam ni jangan tulis. Ataupun SAW. Cuma dalam apa ni, dalam mesej tak apa lagi lah, sebab dia mesej kan kita tengah memandu, tulis sallallahu boom depan tu, lain cerita lagi. Tapi dalam keadaan biasa tulis supaya ni nanti ni dalam kitab sebut, bukan saya ni. Siapa yang tulis macam ni, dia akan mendoakan hari kita tulis tu sampai hari kiamat. Kalau kita sejam lebih bersama hari ini, kita tulis sampai 10 kali, ya Allah. Benda ni bila kita yakin. Orang tanya bila kita yakin mak aja. Macam tadi juga, waktu kita nak meninggal dan waktu kita dalam kubur, itu yang kita yakin. Sekarang ni tak apa yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dalam komputer senanglah, sebab dia ada simbol kan. Dia kita automatically je letak nama Nabi Muhammad, nanti dia automatically sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kata engkau, nawaitu tayammum listibahati salat, ataupun listibahati salatil fardhi, boleh juga. Sahaja aku tayammum kerana mengharuskan solat fardu, dan tiada wajib menyampaikan debu itu pada tempat tumbuh rambut, sama ada jarang ataupun tebal. Sekadarnya tadi, tak wajib curah debu tu bawa masuk dalam ni tak wajib. Kemudian maka tanggalkan cincinmu jikalau ada pada tanganmu itu cincin. Ini menunjukkan orang zaman dulu pakai cincin, mereka dah tahu dah cincin ni cincin, jangan pakai cincin aluminium dan jangan pakai cincin besi. Jangan pakai sebab Nabi pernah tegur seorang sahabat yang pakai cincin besi. Kata Nabi, inni syamamtu rihan nar, aku mendengar bunyi bau neraka, mencium bau neraka. Maka tepuk olehmu akan tangan kanan, tapak tangan ni, tapak ni tapak. Ni nama tapak. Minggu lepas kita sebutkan kat sini kan, macam mana katakan tapak tu. Tapak tangan yang kedua ke atas debu, serta engkau jaramkan segala jarimu dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Tadi kita dah demo dah. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Boleh kalau rasa-rasa tak rata tapi pakai debu lain. Kemudian maka sapu olehmu akan salah satu daripada tapak tanganmu itu kepada yang lainnya, serta engkau selat-selati akan segala selang jari-jarimu itu. Saya lupa tadi bila kita dah buat macam tadi habis, ni selang macam ni. Ni, selang macam ni. Selang. Takut-takut di sini. Dia bukan dalam ni, bukan dalam tu yang kena tu, tidak, tapi yang macam ni supaya dia kena semua. Itu untuk lebih kita yakin lagi. Dan engkau solatkan dengan tayamum itu satu fardu dan barang yang engkau kehendaki daripada segala sunat. Boleh buat fardu kemudian ba'diyah, boleh. Maka jikalau engkau kehendaki akan solat fardu yang kedua, contohnya qada ataupun contohnya asar nanti, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua. Tak boleh guna tayamum tadi. Tayamum tadi valid bila untuk solat itu dan beberapa solat sunat selepas itu, boleh.
Contohnya solat isyak solat isyak kan jangan tinggal berapa rakaat itu, ingat tak gajah. 4 rakaat tu jangan tinggal. Boleh kita kerjakan. Ataupun sembahyang solat hajat, beberapa solat sunat boleh, tapi once kita nak qada, wajib kita tayamum lagi. Sama juga dengan solat jamak takhir ataupun jamak takdim, kan dia berstatusnya fardu, hendaklah kita ambil wuduk sekali lagi. Dan tayamum daripada hadas kecil dan hadas besar itu kaifiatnya satu jua. Tu yang sebut tadi ni, walaupun besar tu besar, dia kena masuk dalam pasir kan, jangan nanti jadi burung nanti. Ingat tak dahulu kita sebut kenapa hadas tu disebut hadas besar dengan hadas kecil? Ingat? Sebab apa? Sebab ia merujuk kepada tanggungjawab. Tanggungjawab. Kalau hadas kecil, tanggungjawabnya kecil. Kalau hadas besar, tanggungjawabnya besar. Macam mana tanggungjawab besar tu? Kecil tu ambil wuduk saja, habis. Tapi kalau hadas besar, tanggungjawabnya besar. Apa? Perlu mandi hadas besar. Cuma ulama bahaskan lagi, hadas besar ni ada lagi hadas besar dan hadas yang sangat besar. Hadas yang besar apa? Itu adalah keluar air mani. Tapi hadas besar lagi haid, nifas, wiladah. Tapi itu khilaf ulama sahaja, tak mengapa. Alhamdulillah, selesai dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal kelima, pada menyatakan adab keluar ke masjid. Tengok kitab ni selalu buat adab, bermakna kitab ni kitab tasawuf yang bersepadu. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil wuduk, maka hendaklah engkau solat 2 rakaat sunat wuduk ataupun 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Kalau tak terbit lagi, subuh ni kan, subuh berapa ni? 6.10. Kita dah ambil pukul 6, dah ambil dah. Jadi waktu tu kita solat apa tu? Solat sunat wuduk. Jangan sembahyang sunat subuh, sebab subuh tak masuk lagi. Nak solat tahajud boleh tak waktu tu? Boleh. Sebab belum masuk waktu lagi. Boleh ketika kita solat tahajud waktu tu, alang-alang masa yang berbaki, tiba-tiba ajimat Bilal dah azan dah. Apa harus kita buat? Kita nak berhenti teruskan solat. Teruskan solat. Sebab apa? Kita dah masuk solat tadi. Solat sunat wuduk atau 2 sunat ataupun 2 rakaat solat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Apa nama fajar tu, ingat tak? Fajar sadiq. Satu lagi fajar kadhib. Kadhib ni masuk apa? Bohong. Sadiq. Tak pernah dengar bohong dengan betul. Yang mengaji lama kat sini dah tahu dah. Fajar ni cahaya ya. Muhammad. Fajar kadhib, bohong. Fajar sadiq, betul. Yang bohong lagu mana? Yang bohong dia menegak, halus kat atas. Yang betul melintang. Dia ni, yang kadhib ni approximately 30 minit, 20 minit lebih sebelum nak masuk subuh. Kita pun tak tengok ni ada macam cahaya ni, dia menegak lurus ni. Daripada utara ke selatan, utara ke selatan ataupun selatan ke utara, menegak. Halus je. Ini subuh dah gini, kita confuse. Nak kata subuh dia masih lagi gelap, nak kata dah masih gelap, dia dah macam nak subuh. Dia bohong kita ya. Ni tadi dia bohong kita ya. Tapi lepas tu nampak cahaya agak sedikit terang melintang daripada barat ke timur ataupun timur ke barat. Betul dah masuk subuh. Ni betul dah ni masuk subuh ni. Sebab tu disebut fajar betul. Fajar sadiq. Masuk saja subuh tu namanya fajar sadiq. Jadi demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian pergi engkau ke masjid. Sebelum pergi ke masjid,
Apa maksud ni? Kemudian pergi engkau ke masjid. Maksudnya sembahyang sunat tadi kat mana? Dekat rumah. Sebab itu sembahyang sunat buat di rumah. Kalau memungkinkan, tengok juga masjid tu ada jenis masjid, adzan subuhnya terus dia solat. Dah ramai orang pergi kerja. Nah, kalau kat kampung-kampung santai lagi. Boleh tambung tidur sikit lagi, Tapi paling bagus macam mana? Paling bagus sembahyang sunat di rumah. Sebab yang benda ni tak ada disebut kat sini ni. Benda ni yang saya nak sebut ni tak ada kat sini. Sebab sunat selepas kita sembahyang sunat subuh tu buat dua perkara. Apa dia? Hendaklah kita baring mengiring sebelah kanan. Selepas salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu lagi, bila masuk solat subuh, maka ketika itu kita sembahyang sunat subuh. Usalli sunata subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Atau usalli sunatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh. Ketika itu pilihlah surah. Surah yang kita sunat untuk baca ialah sunat. Kita ganti-gantikan. Ada package A, ya. Ada package A pula dah. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Package B. Al-Fil tu nombor 2, yang sebelum tu. Al-Insyirah ataupun nama lainnya Asyarah. Balai dengan Al-Fil, gajah. Ingat cerita gajah tak? Tak ingat? Cerita gajah tu, apa mula binatang mula dengan huruf G? Gajah. Apa binatang mula dengan huruf D? D. Dua ekor gajah. Ini bermakna tak dengar lagi cerita ni. Dengar dah dulu. Banyak kali dah saya riwayat kat sini, dah mutawatir dah adik. Sudah. Tak apalah, saya cerita lagi. Dalam kelas tadika, jadi cikgu kan tak boleh serius sangat, kena main-main dengan students. Budak sekolah rendah. Okey, sekarang kita nak main-main. Siapa dapat jawab, kita bagi hadiah kan. Now, apa binatang yang mula dengan huruf G tadi? G. Jadi ada seorang budak depan dia jawab gajah. Mungkin dia lihat gajah, the biggest animal yang pernah dia lihat lah kan. So cikgu nak pelbagaikan soalan, cikgu tanya lain lagi. Ini semua bab binatang. Apa binatang mula dengan huruf D? Cikgu expect tadi macam Kak Ajar sebut donkey ke, dinosaur ke. Tapi budak ni jawab 2 ekor gajah. Cikgu pun sabar. Now, apa binatang mula dengan huruf A? Yang lain senyap. So cikgu dah nampak nak marah kan. Dia jawab anak gajah. Cikgu marahlah pasal dah gajah banyak kali. Hang tadi naik kerusi, hang naik atas kerusi naik atas kerusi. Cikgu pun tanya lagi. Ni dia dengar orang satu dunia kan ni. Apa binatang mula dengan huruf M? Budak-budak tadi bila dia tengok naik atas kerusi, kalau salah jawab takut naik atas meja. Pakai senyap jawab. Tak wani jawab, dia jawab. Kamu lagi. Cikgu dah risau dah. Apa? Mungkin gajah. Mungkin gajah, dia jawab. Ketika inilah cikgu marah sangat-sangat dan tak boleh tahan. Hampir keluar. La juga. Kesian tengok budak kecil pergi bawa beg berat itu, tapi kunci pintu tak kunci, dia tunggu kawan dekat luar tu. Cikgu ni pula suka jenis menanya soalan pula suka jenis main gitu-gitu. Sekarang soalan, apa binatang mula dengan huruf J? Tadi M kan. Semua takut jawab, takut kena perambat keluar.
Dia tolong jawab. Jangan-jangan gajah. Ya Allah, cikgu ni dah tak boleh nak kontrol dah tuan. Dia pergi kat depan tu, bam. Bukan dia tampar tak, kunci pintu. Bam, kunci pintu. Lock. Jangan dia tahu. Sekarang, now is going to time is going to up. Maka just silent. Jangan kuat sangat nanti dia jawab. Soalan ni hangpa jawab dan jangan bising. Apa dia tak dengar pasal dekat luar kelas. Apa binatang mula dengan huruf K? Huruf K. Yang lain semua takut jawab. Dalam keheningan ni ada suara kat luar. Astagfirullahaladzim. Confirm gajah. Cukuplah cerita gajah tu nah. Saya nak cerita apa tadi? Macam mana boleh jadi gajah ni? Al-fil tadi, siapa yang sebut gajah tadi nah? Al-fil. Okey, asyarah. Cumanya dalam kitab Hidayatus Salikin ada juga disebut package C nah, iaitu al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan al-fil. Difahami elok-elok apa yang saya nak sebut nah. Paling sunnah membaca pada solat itu adalah package A, because inilah yang Nabi selalu baca. Kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, saya bertamu di rumah Nabi sebulan dan aku lihat paling banyak Nabi baca rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Tetapi boleh selang-selangi dengan package B. Sebab package B ni disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Wasayal Abrar. Beliau katakan, ulama mengatakan, siapa yang baca surah pertama Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, baca sampai habis nah, jangan datang tu saja terus rukuk, tak jadi juga. Sampai habis. Allahumma salli Muhammad. Kemudian yang kedua Al-Fil. Kan di sini Alam nashrah kan? Alam nashrah laka sadrak. Ini alam tarakai. Kata ulama, man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca alam, iaitu alam nashrah laka sadrak, balai dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, tidak akan kena padanya yang menyakitinya pada hari itu. Alam tu maksudnya yang menyakiti pada hari itu nah. Jin kah, manusia kah, binatang kah. Ini adalah pendinding setiap hari. SLES subuh dah shield for you, but then only we don't know what it is. Ini adalah pendindingnya nah. Jadi sekarang boleh rotation. Ataupun boleh juga ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Ini nah, boleh juga Al-Qadar kemudian balas Al-Fil. Bolehlah ulang-ulang yang tiga-tiga ni nah. Boleh tiga-tiga boleh. Yang tak bolehnya tak amal. Sebab dia tak solat subuh. Kalau ditakdirkan kita dah buat benda ni dah sebulan, tiba-tiba satu hari itu kita lambat, orang dah solat subuh, apa harus kita buat? Ikut solat subuh. Lepas wirid pas semua sekali nanti, tak ada waktu tu, mungkin tak ada pengajian ke apa semua. Kalau ada pengajian, ikut pengajian. Sebelum balik rumah ataupun dah di rumah dah pun, qada lah sembahyang ini boleh. Dalam mazhab Syafi'i, solat sunat boleh diqada dengan satu syarat. Sembahyang itu memang continuously kita buat, every day kita buat, baru boleh qada. Kalau tak boleh. Tapi saya nasihat, jangan qada dekat masjid. Sebab apa? Bukan salah, takut nanti orang komen-komen nanti. Orang tu pula,
Macam-macam disebut kita. Walhal kita belajar ilmu. Kalau belajar ilmu tak takut benda tu. Cuma takut dibagi komen orang-orang yang jahil. Apa sembahyang sunat lepas subuh ni mana boleh? Dia mesti nanti habis terbit matahari. Kan? So kita tak nak dia berdosa, dia mengata kita dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat tadi, baca ini kat rumah. Satu. Yang kedua, sunat kita baring sebelah kanan menghadap kiblat. Ni jarang kita buat ni. Esok buatlah hatta di masjid sekalipun. Naam, kalau di masjid sekalipun. Pas mak ajah sembahyang, belakang mak ajah tak apa, tak ada orang tengok. Kami ni takut dan dia orang tengok. Apa macam mana? Pas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita buat mak ajah? Baring sebelah kanan. Saya tak demo lah, tak pergi patah ni. Dia baring sebelah kanan. Caranya ialah tangan kanan letak kat pipi. Macam mana? Tangan kanan letak kat pipi macam ni. Dada menghadap kiblat. Jangan letak bantal. Jangan. Dan terutama sekali bantal peluk ataupun bantal busuk tu jangan. Nanti subuh pukul 10 nanti. Kecuali kita memang boleh tahan. Dia tak lama. Ketika itu baca apa tu? Nabi tak sebut, tapi boleh kita baca. Apa? Tulis Kalau tulis, saya baca, cuba tulis. Ada tak tulisan tu keluar kat buku? Cuba kita tengok. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajirni minan nar 3 kali. Ada tulisan tak nampak pun tulisan. Tak nampak. Syekh, kalau ni panjang, kalau tak panjang tak apa. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Saya tulis kat sini, Kak Ajah. Kat mana sini? Ini dah salin dah. Ini pun sudah juga. Sudah Bismillah. Ini sudah. Kalau yang belum tu boleh dengan kawan-kawan nanti Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita baring tu, baca doa ni. Maksudnya doa ni bukanlah panjang sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa dia? Tak baring. Kena baring. Kena baring. Syaratnya mesti kena baring. Sebab Nabi baring. Ni Nabi buat ni. Nabi baring buat. Kita kena baring jugalah. Baring saja Kak Ajah, walaupun dalam telkom tu. Saja. Tengok doa ni bukan panjang sangat. Lepas tu habis baca doa ni, angkat balik. Allahumma. Ini nampak tak akan nak besar lagi? Nampak? Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Muhammadin. Tulislah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Apa doa kita ni? Ajirni minan nar. Ajirni minan nar. Baca ini 3 kali ni.
Ini boleh ambil kemudian. Tak apa nah. Ini saya tak padam. Ini saya akan tulis nanti sebelah sana tu. Yang ini boleh tangkap gambar macam tu nah. Dan kongsikan dengan yang lain-lain. Ini kita baca. Ya. Dalam ni. Dalam Extreme. Apa ni? Streamix. Streamix saya sebut. Extreme. Live stream nah. Baik. Saya bacakan, cuba bariskan siapa yang dah tulis tu. Bacanya ialah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba. Paling bagus kita tambah Sayyidina, lupa saya. Untuk kita adab dengan Nabi, tulis Sayyidina wa rabba wa rabba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajurni minan nar. Berapa saat tu? Cuba saya baca, cuba clocking ya. Cuba clocking saya baca. Saya nak cuba tengok tu. Tengok apa nama? Mana jarum dia? Jarum saat tak ada. Oh, ajaib jam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajirni minan nar. Saya baca dengan tenang tadi 5, 10, 15, 20 saat. 20 saat darab dengan 3 maksudnya 1 minit, just nice. Tadi tu baca ringan dan lembut, baca slow je tadi tu nah. Jadi seminit je pun, bukan lama sangat seminit. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa rabba sayyidina Muhammad ajurni minan nar. Apa soal angkat balik? Persoalannya ialah kenapa kita buat macam tu? Kalau orang tanya nah, kenapa kita buat macam tu? Satu, kerana mencontohi perbuatan Nabi itu pun dah cukup dah. Pahalanya berapa tadi? 1 mati syahid atau 100 mati syahid. Yang kedua, kalau kita buat macam tu, kita akan ingat kepada kematian. That is your position will be when you are buried in the grave later on. Macam tu. Bila kita dalam kubur nanti macam tu lah. Kita ingat akan mati. Yang ketiga, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, kami ni lemah, ya Allah. Jadi kita buat macam tu. Macam tu Allah lah, engkau lah ya Allah yang memberi kekuatan pada kami. Tu kita insaf pada diri kita. Every day kita buat macam tu. Masya Allah. Hafallah doa ni nanti. Esok buat ni Esok buat Kalau tak hafaz doanya, tulis kat sini, bawa handphone. Tengah kita baring tu Kak Ajah buka handphone. Handphone pula dia pakai skrin dia pula berubah. Angkat balik, letak balik, lari balik, angkat balik. Orang dah solat subuh dah kita buat. Saya sangat mengagumi seorang Mak Ajah dekat Taman Tun. Saya dah mengajar mereka ni dah tahun lebih dulu dah. Ada seorang Mak Ajah di Taman Tun. Bila saya ajar benda ni, saya ingat dia macam makcik lah sebab dah berumur mungkin dalam 70-an, 80-an. Saya ajar ni mungkin dia first time dia dengar. Jadi bila saya nak balik tu, saya lalu mereka duduk kat situ, dia dengan ikhlasnya, Ustaz, yang Ustaz ajar tadi macam ni kan? Terus dia demo depan saya. Ya Allah, saya kata, ni ikhlas. Takkan saya nak tengok apa? Takkan saya tengok perempuan baring depan saya. Ustaz, yang Ustaz ajar tadi macam ni ke? Terus dia lenggok badan dia tu. Ikhlas betul orang yang mengaji. Saya tengok bukan macam tu Mak. Takkan kita tengok perempuan daripada atas ke bawah kan? Saya pun terkejut tengok jugalah. Dia buat bukan macam tu Mak. Kaki tu sampai pejam mata saya cakap. Kaki tu kena luruskan sebab kaki dia naik atas. Dia macam baring betul. Macam baring betul macam tu. Ikhlas dia mudah-mudahan dia istiqamah dan Allah bagi beliau cinta Nabi sebab dia buat benda ni Nabi buat ni. Sebab kita nak tahu macam mana Nabi buat hari-hari. This is one of what the Prophet did every day. Banyak lagi.
Barulah kita pergi ke masjid. Kalau masjid kita dekat, kalau kita jauh tu rasanya tak sempat lah mengaji lah. Macam mana? Buat dekat masjid mengaji. Yang paling bahaya siapa? Imam. Sebab dia buat depan sekali. Kalau sekaligus buat, ya Allah, orang luar mesti pelik tengok, oi, masjid ni awak tidur lagu ni. Jangan risau. Ini sunnah Nabi yang sudah jadi strange, asing pada akhir zaman ni. Wa fatuba lil ghuraba. Untung orang yang stranger. Tapi stranger jangan buat stranger ni yang ada asas nah. Buat itu nanti di rumah ataupun dekat masjid. Better dekat rumah lah. Mula-mula ni takut malu kan. Muslimat belakang okey, sebab muslimat kan tak ditengok orang, kecuali CCTV lah. Nanti orang tak tengok apa mak jah ni buat ni. Oh tu subuh buat lagu ni, subuh buat lagu ni nah. Jadi sebenarnya jangan risau, sebab sekali kita buat kita dapat berapa pahala tadi? 100 mati syahid. Sekali je lah, jangan banyak kali hari tu. Sekali tu yang buat. Ini semangat nak dapat pahala mati syahid 7 kali dia buat. Kali ke-7 lena habis. Sekali je nak. Baik. Kemudian pergi engkau ke masjid. Ni siapa ni? Orang lelaki. Perempuan sunat sembahyang kat rumah, kecuali dekat masjid ada orang mengaji. Mak Kak Ajah tak ni daripada tadi berdiri, kesian saya tengok. Mungkin cari ni kan kerusi tu mungkin ni orang duduk belakang. Masya-Allah. Sebab kesian daripada tadi berdiri nah. Ke nak pakai kerusi saya? Tidak. Kalau pakai kerusi saya mengajar bawah meja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pergi engkau ke masjid dan sayogianya. Saya mengajar di satu tempat, dia tanya saya, apa maksud sayogianya Ustaz? Sayogianya maksudnya sewajarnya, seharusnya. Jangan engkau tinggalkan solat berjamaah istimewa, iaitu solat isyak dan solat subuh. Ni tolong sama-sama nak. Saya pun pesan, hatta kalau kita dah sembahyang isyak sekalipun, panggil lagi isteri kita sembahyang sekali lagi, tolong abang. Ataupun kita pesan jamaah. Kalau saya datang lambat, saya pesan di surah-surah saya mengajar, kalau saya datang lambat subuh, tolong saya. Apa maksud tolong saya? Tolong jadi makmum kepada saya ataupun jadi imam pada saya. Kenapa Mak Syah? Sebab dia akan melipat gandakan pahala saya tu. Contohnya, saya sembahyang seorang, kemudian ada orang jadi makmum saya, sembahyang tu statusnya dia sembahyang apa? Sembahyang berjamaah. Ataupun from very beginning, orang tu dah solat dah. Selalunya saya akan tunggu, kalau saya lambat lah, biar dia khatam dulu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar 10 kali. Baru saya minta tolong dia, tolong mengaji jadi makmum saya. Boleh nah. Dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, sembahyang boleh diulang sekali. Sembahyang boleh diulang sekali. Apa buktinya? Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau sembahyang dengan Nabi, balik kampung beliau sembahyang lagi, imam pada orang kampung dia. Jadi boleh. Especially sembahyang yang kita tak solat berjamaah, dan especially lagi sembahyang subuh dan isyak. Ini sayang ni, tolong abang ngaji kat rumah, kat masjid mungkin tak ada orang mengaji. Cepat balik kat rumah, imam dengan isteri lagi, ataupun kita mak ajah anak kita kan, ataupun cucu kita kan, ataupun mate kita, at least 2 rakaat, at least jangan tinggal. Ni kena setiap everyday lah. Once kita wake up from tidur, terus niat, ya Allah, I wanna pray congregationally for 5 prayers of mine today. Kita niat begitu tu dah dapat pahala berjamaah. Nanti kita solat subuh, orang lain dapat 1 pahala berjamaah, maksudnya 1 complete 27 tu, kita 27 darab 10. Itulah the power of intention, sebab kita niat tadi. Yang kita niat, sebab dalam Islam sesuatu yang kita niat baik dapat 1 pahala. Bila kita lakukan yang kita niatkan itu, dapat 10 pahala. Itu penting niat. Kalau kita tak berniat, dapatlah 1 pahala tu tadi.
Itu penting. Itu guru saya pesan, Syekh Fahmi pesan. Bangkit saja daripada tidur, terus niat, ya Allah, saya nak sembahyang 5 waktu sehari semalam ni berjamaah. Kalau ditakdirkan tak dapat berjamaah, seolah-olah dapat pahala berjamaah. Macam ni juga. Contohnya kita bagi tahu, insya-Allah minggu hadapan kita ada kelas. Tapi minggu hadapan tak ada kelas nah. Mohon maaf, saya Sabtu ada di Kedah dan nak masuk ke Thailand nah. Jadi katalah minggu depan insya-Allah kita ada kelas. Sekarang ni kita dah berniat, insya-Allah I will try my very endeavors of mine to come to your class next week. Tu dah ditulis pahala datang kelas tu. Walaupun dia nanti nak datang ke kelas, tiba-tiba abang ngaji pula teringin nak makan nasi Arab nah, pergi pula Hadramaut. Ni nanti promote Hadramaut pula ni. Pernah pergi ke Hadramaut tak? Tak, ni restoran dekat Ampang tu ke Hadramaut tu. Bukan Hadramaut Yaman Habib Omar tu, bukan. Macam mana abang ngaji nak makan nasi Arab? Untuk makan nasi Arab tu fly ke Hadramaut. Dekat sini ada Hadramaut. Tapi ya Allah, banyaknya tuan dia punya daging. Ya Allah, itu saya makan semangat, order satu. Kawan saya mula wahkan roti besar tu. Ya Allah, malu saya. Sebesar-besar. Wih, saya tengok CCTV ada lah. Lagi dia tegap sama that dengan nasi kambingnya. Dan makan apa orang Arab ni kan, perut mereka ke mana tak tahu. Kita makan 2-3 orang boleh kan. Saya tengok, ya Allah, saya memang suka. Kambing adalah makanan paling saya suka sekali nah. Tapi tu ya Allah, 3 orang makan nah. Kalau makan kambing ni ajak orang yang kuat makan, baru sedap. Kalau orang yang tak apa nak makan, jadi kita jadi lemah kita dibuat. Sebab makanan dia kita makan, makanan kita dah kita makan. Nah, saya suka kalau makan, especially makanan Arab ni, bawa orang yang kuat makan. Nah, tanya dulu, interview dulu, selalu makan berapa pinggan? Tak adalah sampai tu. Nah. Solat subuh Aisyah, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Solat berjamaah itu berjamaah maksudnya at least 2 rakaat, at least sebelum salam. Let's say dia dah solat 4 rakaat ni Isya, kita dah nak salam dah pun, kita dan duduk dengan qadar subhanallah, tiba-tiba dia pun bagi salam, itu dikira telah dapat pahala berjamaah. Tapi tak dapatlah lawan orang yang ikut takbir mula tu Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, Masya Allah, itu memang paling tinggi ranks dia nah. Ada seorang tabi'in namanya Sayyiduna Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib. Beliau ini selama 40 tahun solat tidak pernah lihat tengkuk manusia. Selama 40 tahun, over 40 years. 40 years. Allahumma Muhammad. 40 years. Siapa tadi? Sayyiduna Sa'id, nama lain sikit, bin Musayyib. Baca yang tepat Musayyib, bukan Musayyab. Sa'id ibnul Musayyib. Beliau ni selama 40 tahun solat tak pernah tengok tengkuk manusia. Sebab beliau solat di saf yang pertama. Saf pertama mana ada tengkuk kat situ? Yang nampak adalah dinding. Kalau ada pun tengkuk tuan imam. Kalau ada cuba kita banyak tengkuk, berpuluh-puluh tengkuk kita. Boleh tafsir lagi. Ini tengkuk Haji Mat, ini tengkuk Datuk ni. Awak rambut Datuk panjang lah. Uish, Haji Ramli dah beruban dah pun. Ini ya Allah, ikut sunnah Nabi ke ikut penyanyi? Rambut dia panjang sangat. Semua ditafsirnya. Sebab dia dah di saf yang ketujuh. Tu yang nampak berpuluh-puluh tengkuk dilihatnya. Lah dia tengok tengkuk, lupa baca Fatihah. Dia lupa baca Fatihah.
Sebab itu solat paling bagus dekat dinding. Dinding ni dah penuh orang. Yang kedua, solat dekat tiang. Masjid Nabawi tiang tu jadi rebutan para sahabat. Tiang pun penuh juga. Solat dekat meja ataupun dekat kerusi, dekat sini. Penuh juga solat di belakang orang yang sedang solat. Dia jadi sutrah kita, belakang dia. Pun tak ada orang solat, duduk berwitir, berwirid, sembahyang di belakang orang yang berwirid. Jangan di depan dia, di belakang. Ni dia kan muka kat sini kan, ni belakang dia. Sembahyang kat sini, jangan sembahyang kat sini. Ya, kalau dia ni di tengah-tengah masjid lah, tak ada juga baru kita ambil rehal ataupun beg. Bawa kat depan tu aja. Kalau boleh, kalau beg tu ada warna-warni, ada gambar-gambar kartun ke whatever, ambillah selendang ke, letak kat situ supaya jangan kita tengok beg tu. Tengok, oh beg mahal ni, sayang ni. Ya Allah, jangan-jangan orang ambil. Ya Allah, jangan-jangan orang, ya yang lain kerjanya dilihat beg tu. Sebab itu saya nasihatlah, ni nasihat ikhlas ya. Orang yang bawa handphone dalam solat tu, jangan letak handphone tu dekat depan ni. Jangan. Contohnya handphone saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tinggalkan handphone dalam tu rupanya. Katalah ni handphone ya. Katalah ni handphone. Jangan letak handphone depan ni. Sebab bila kita rukuk nanti kita akan lihat handphone. Oh, ada lagi alhamdulillah. Ataupun paling-paling tengok ada 2 message tu. Selagi lah. Ataupun takut nanti orang yang tengok message kita, orang sebelah tengok message, iPhone 6 ni nipis lupa baca Fatihah. Kerana itu tolong siapa yang bawa benda-benda macam ni ambillah selendang ataupun sajadah, tutupkan dia. Jangan masyghul hati kita, sibuk hati kita lihat dan ni. Yang paling saya hairan, apa? Mohon maaf lah ni rokok Marlboro dekat sini. Rokok. Ya Allah. Macam mana sembahyang macam tu Dia sembahyang tenang, kita tak tenang dia buatnya. Sebab ya Allah rokok. Ya Allah. Akhirnya sembahyang tutup mata lah kita. Bila kita sujud, baru tembakau rokok kat sini. Macam mana tu ya? Hairan, rokok ni kan khilaf ulama. Kebanyakannya kata haram. Kalau guru kami Syekh Nuruddin haram. Kalau pendapat lain tidak haram, tu tak apalah tu. Tapi yang penting dia dalam keadaan begitu. Vape pun ada vape. Astaghfirullahaladzim. Jadi hairanlah kita. Sebab tu Syekh Nuruddin marah sangat kalau kita bawa handphone waktu solat. Marah sangat beliau. Kenapa? Kerana macam kita tak boleh berpisah dengan handphone. Ada kan dalam YouTube tu kan, yang perempuan Cina, yang orang Cina tu, ada apa ni Kak Jah? Ada nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak mengganggu ke? Kita tak mengganggu mereka? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. Jadi solat tadi jangan tidak berjamaah, 2 rakaat. 2 rakaat pula. 27 ganjarannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman as-salati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Sesiapa yang solat fardu yang 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah. Sebab itulah kita package umrah tu kan. Package umrah tu kan dekat Madinah kan dibuat berapa hari? 8 hari. Jadi just nice 8 darab dengan 5 waktu sehari semalam 40. Walaupun hadis ni ada yang kata dhaif, tak mengapa. Kita pegang hadis ni. Bukan hadis tu yang kita persoalkan, tapi amalan kita ni kita persoalkan. Padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram. Dia syaratnya begini, Allahu Akbar, terus kita belakang Allahu Akbar. Ataupun sebelum dia rukuk kita sebut Allahu Akbar, itu paling last takbiratul ihram. Dapatlah kita pahala ni. Sebab itu yang paling bagus before the prayer.
You have already there sitting, reciting Al-Quran, waiting for the jamaah. Tu paling bagus. Jamaah pula yang jadi imam jangan terlalu laju. Bila tengok, istawu, dah gini tadi kan, mohon maaf ya, jadi imam, istawu, luruskan saf. Paling kurang orang belakang pun cepat. Tengok agak-agak lah daripada sini. Terus usalli. Macam tu. Jadi apa nama? Imam janganlah pula terlalu detail. Luruskan saf. Baju merah, luruskan saf. Baju biru, hang kaki, hang sana sikit. Ni. Tak betul. Yang betulnya lagu ni, pergi kat sana pula. Orang sini dah cemuih. Yang berlaku di Madinah hari tu. Orang ni dah cemuih mengaji, dia detail sangat. Last makmum take over. Allah. Makmum kudeta ke? Kudeta ke mengaji yang take over negeri tu, yang kudeta tak berdarah dia. Ni kudeta tak berdarah, dia yang take over. Dah lama cemuh sangat tunggu imam, detail sangat dia tengok kaki. Lah dia pun pergi kat depan, Allahu Akbar, dia jadi imam, orang lain follow. Jadi imam apa harus dia buat? Tak boleh dah buat apa, dia kena follow. Jadi imam janganlah terlalu detail sangat, agak-agak okey semua, okey fine. Allahu Akbar. Jadi nak jadi imam ni kena tahu hukum jugalah. Jangan terus Allahu Akbar, kesian tengok orang yang mungkin sakit kaki kan, nak pergi ikut takbiratul ula tu Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana tadi, tidak luput di dalamnya satu takbiratul ihram bersama dengan imam, nescaya disuratkan Allah baginya dua kelepasan, iaitu lepas daripada munafik, orang sifat munafik ni hypocrite ni ya Allah, dan lepas daripada api neraka. Orang hypocrite ni bahaya, sebab hypocrite ni ada dua ya. Satu hypocrite dari segi iman. Orang yang hypocrite ni hypocrisy. Satu dari segi iman, dari segi action, dari segi amal, perbuatan. Orang yang hypocrite ni munafik dari segi iman, maka imannya terbatal. Contohnya Ubay bin Abdullah bin Salul. Dia di luarnya seolah-olah nakkan kepada Islam, tapi in the side mereka sebenarnya apa? Conceal the head of Islam. Ni amal ni jaga-jaga. Ni mungkin kena pada kita juga. Apabila bercakap dia bohong, apabila berjanji dia mungkir, apabila dibagi amanah dia khianat. Ada plus satu lagi, apabila dia berkelahi dia apa ni? Kalau dapat jawab ni saya bagi hadiah. Kalau dia berkelahi dia, kalau dapat jawab saya bagi hadiah. Baik, saya jawab sebelum Zuhur. Tadi dah nak jawab tadi? OL. Dia over limit. Over limit campur, saya tahu mesti tak boleh jawab tadi sebab tu saya berani offer. Gurau je Kalau check yourself. Kalau kita bercakap bohong, cakap selalu bohong, ada orang tahu orang tu bohong ke tak, yang saya cerita hari tu kan. Mak Ajah dah hamal tak? Datuk-datuk, datin-datin dah hamal tak yang kita ijazahkan dahulu? Hari Jumaat surah Az-Zumar, hari Sabtu surah Fussilat. Alhamdulillah, nak lupa saya. Semula bermakna Mak Ajah hamal, alhamdulillah. Hari Jumaat surah Ghafir, yang hari Sabtu surah Fussilat, hari Ahad Asyura. Ada yang tulis Asyuara, bukan Asyura. Hari Ithnain surah Az-Zukhruf, betul, Az-Zukhruf. Hari Selasa Ad-Dukhan. Hari Rabu Al-Jafiyah.
Hari Khamis Al-Ahqaf. Dulu pernah tak saya sebut, saya kata jangan minta ijazah dengan saya macam mana nak lihat orang di hadapan kita ni telling lie or not, kan? Saya pernah sebut itu, kan? Tak juga. Sekarang saya sebut. Sekarang saya sebut. Siapa yang tak ada sekarang saya sebut. Saya kata begini, gurau-gurau itu kan. Saya katakan ada dalam banyak ijazah. Ada satu ijazah ni tolong jangan minta dengan saya. Ijazah tu ialah kita nak tahu orang tu bohong tak bohong depan kita. Yang tu jangan minta dengan saya lah. Ijazah lain insya-Allah. Tapi ijazah ni jangan. Hari ini saya nak bagi tahu. Saya tak bagi juga. Tetapi siapa yang mengamalkan yang 7 Hamim tu starting from Friday up to the next Friday, ketahuilah ada satu ayat di dalam rangkaian surah itu, itulah yang dibaca sehingga kita tahu orang tu bohong tak bohong depan kita. Cuma ayat tu saya tak bagi tahu sekarang. Tetapi siapa yang mengamalkannya itu pasti melalui ayat itu. Cuma saya tak bagi tahu surah apa dan ayat apa. Selagi tumpu baca hak tu saja, hak lain tak. Dia memang ada. Doalah insya-Allah. Tapi buat masa ni mohon maaf ya, saya tidak bagi dulu bukan kerana kedekut ilmu, tidak. Siapa yang kedekut ilmu ni aljamahullah bilijali minan nar. Allah akan siapa yang apa ni, yang kedekut ilmu di hari akhirat nanti, mulutnya akan dikengkang dengan kengkang api neraka. Saya pun takut, tapi saya tak bagi tahu sekarang ni bukan apa, sebab takut salah guna. Dan saya pun dah tahu banyak belasan tahun dah ni, tapi saya tak pernah amalkan walaupun sekali dan tak amalkan ini bukan tak yakin, saya sangat yakin. Sampai saya takut, saya tahu orang tu berbohong di depan saya, nanti tak bagus hubungan saya dengan dia, kan? Sebab tu saya tak pernah amalkan. Tapi siapa yang nak amalkan boleh, tapi bukan masa sekarang ya. Cumanya siapa yang membaca 7 surah tu, dia pasti melalui ayat itu. Siapa tahu? Siapa tahu bila dia baca ayat tu, apa-apa Allah bagi dengan dia, kan? Jangan minta, tapi Allah bagi. Ingat tak dalam beramal dulu, kita mesti selalu ingat apa? Matlub dengan mau. Tak ada bunyi ni. Kak Ajah selalu catat, saya tengok. Ingat tak Kak Ajah? Matlub dengan mau. Mauhub. Mauhub. Ingat dalam kita beramal, boleh tarik ni Syekh? Boleh nak? Ni tulis lagi ni, rasanya ni yang dah ke-17 kali ni. Tak apa, dalam bab ilmu jangan risau. Dalam bab ilmu jangan risau. Ingat sama-sama kita bila kita beramal, whatever amal, whatever. Ingat 2 benda ni. Satu, matlub. Yang kedua, mauhub. Kita masa dah habis. Saya sambungkan sikit boleh? Boleh saya sambung sikit? Matlub ni dalam bahasa Arabnya ialah mim ta lam waw ba. Matlub, mauhub, mim waw ha waw ba. Matlubun, mauhubun. Ni ingat di mana-mana kita pergi, ingat matlub yang dituntut, yang dituntut. Mauhub yang diberi, yang dikurniakan, yang dikurnia. Ingat
dalam kita beramal, yang dituntut dalam kita beramal, satu, ikhlas. Kita beramal ni mesti ikhlas. Mauhub ini pemberian Allah. Mauhub ni kurniaan, pemberian Allah. Kurniaan Allah ini mungkin pahala, mungkin apa lagi, ketenangan, apa lagi, apa lagi, mawarid. Mawarid ni perkataan bahasa Arab ni, pemberian daripada Allah, nah? Ataupun fuyudat. Fuyudat ni bahasa-bahasa sufi, nah? Fuyudat, ya. Yeah. Mohon maaf. Terima kasih Mak Jah. Mauhub. Mauhub, nah? Ini matlub, mauhub. Kita ni syurga, nah? Ingatlah, kita dalam beramal jangan sibuk melihat mauhub, tapi kita sibuk lihat apa? Matlub. Sebab yang dituntut dalam amal itu ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah seperti roh pada jasad kita. Kalau kenderaan, ia seperti minyak petrol. Yang tak pakai minyak petrol sekarang ni, gas kan? Gas. Inilah dia. Physical side, kita tidak akan still alive without roh. Sama juga. Kereta tak boleh berjalan kalau tidak ada benzin ataupun petrol. Sama juga. Amalan tidak akan diterima kalau tidak ada ikhlas. Sibukkan kita dengan matlub. Sebab mauhub itu pemberian Allah. Ini jangan sibuk. Terpulang padanya Allah. Allah nak bagi apa, terpulang. Nah, ini ketenangan boleh, penjagaan boleh, pemeliharaan boleh. Termasuklah dekat sini, kalau nak bubuh lagi ilham, nak tambah lagi karamah, nak tambah lagi firasat. Bila kita beramal banyak-banyak ni, dapat kita firasat. Boleh lagi yang namanya kasyaf. Ini jangan dituntut. Macam saya sebut tadi kan, yang amalan 7 surah tadi kan. Yang ni jangan tengok. Ni jangan tengok. Ni kurniaan Allah. Yang penting kita nak matlub. Memang kita nak pahala. Pahala ni sebagai satu motivation sahaja. Kalau tak ada pahala pun, ya Allah, ini baik. Nah, Engkau yang suruh kami baca Quran. That's why we are reciting Al-Quran. Pahala tu terpulang pada Allah. Nah? Faham tak? Jadi dalam beramal ingat dua ni. Satu apa tadi? Matlub. Satu lagi mauhub. Di mana-mana kita pergi, nanti orang akan ceritakan benda ni. Dalam amal yang perlu kita jaga, pelihara sungguh-sungguh apa dia? Matlub ke mauhub? Matlub. Sebab itulah kena ikhlas. Di sinilah nanti dia akan berkait-kait macam mana nak ikhlas kalau kita tak tahu amalan itu. Di situ mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu nak solat, barulah sah solat tu. Ini ikhlas sepanjang-panjang, tapi tak solat, mana boleh. Ataupun dia solat tapi tak berwuduk, tak sah. Di sini nanti dia akan bersambung-sambung. Ikhlas, amal sahih, sah dan sebagainya. Baik. Jadi saya ingat saya nak berhenti di sini dulu, kecuali kita ada beberapa soalan. Saya mohon maaf ya. Siapa yang dapat mungkin WhatsApp daripada Kak Ajah Zaitun kita tentang buku baru saya tu, sebenarnya saya tak sempat balik ke rumah tadi. Dan buku dalam kereta saya cuma itulah yang ada Kak Ajah, yang itu nah. Jadi mohon jangan berebut nanti. Sebab siapa yang dapatlah nanti tengok kebijaksanaan Kak Ajah Zaitun kita. Beliau lah, kita hormat beliau sebagai ketua kelas ataupun orang yang bertanggungjawab mengendalikan kelas kita ni. Cumanya insya-Allah nanti minggu depan saya tak ada sini. Minggu satu lagi insya-Allah. Minggu satu lagi berapa Kak Ajah?
20. InsyaAllah 20 saya adalah. Jadi 20 tu saya akan bawa buku tu. Buku tu saya bukan nak mempromot, tapi saya nak sebut. Tak mempromot tapi nak sebut. Tolong ambil tu. Ada 2 tadi Kak Ajah. Boleh saya pinjamkan sekejap yang 2 tu. Ada satu lagi tu. Cinta Pesona Ahli Syurga. Yang itu. Cukup. Itu saja Kak Ajah, saya satu saja. Ini ni alhamdulillah dengan izin Allah, saya kumpulkan kitab buku-buku cerita-ceritanya. Ceritanya ada 370 buah cerita kat sini. Niat saya ialah sehari kita baca satu cerita. Ini semua tentang cerita ni. Yang saya translate daripada kitab bahasa Arab dan kitab-kitab Jawi, kitab-kitab lain. Setiap cerita ni dia ada reference dia, setiap cerita ni. Kemudian cerita ni dia bukan satu cerita. Contohnya cerita karamah saja tidak. Saya baca sedikit. Saya baca sedikit. Saya tahu, saya sebagai, mohon maafnya kalau orang kata ustaz, pendakwah lah yang paling baik saya. Selalunya kalau kita ustaz-ustaz, siapa yang berceramah, ustazah-ustazah, cikgu kan kita dalam kita berbagi input ni, kita pun supaya tidak dal majlis tu mesti ada cerita-cerita kan. Saya selalu menginginkan satu buku yang ada cerita lengkap, cerita tentang zuhud, cerita tentang sabar, tentang tu apa semua sekali ni. Saya payah nak jumpa. Sebab itulah saya nak buat benda tu, dan inilah hasilnya. Saya baca dahulu apa tajuk-tajuknya supaya kita baca ni tak dal, sebab cerita dia pelbagai. 20 kisah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam ada dengar Ikim tak semalam? Hari Khamis. Cerita apa tu Kak Ajah? Dab. Masya-Allah, itu bermakna Kak Ajah adalah orang yang mendengar. Yang lain tidak, sebab waktu itu sibuk, exhausted dan jam di tengah jalan, tapi mungkin buka siaran lain. 20 kisah karamah para sahabat. Jarang kita dengar karamah Sayyidina Abu Bakar. Jarang kan? Jarang. Ketika baginda jenazahnya nak diusungkan masuk ke dalam bilik tu, nak dikuburkan di dekat kubur Nabi, ada Nabi sebut sesuatu. Apa itu? Baca buku ni Mohon maaf. Kalau saya cerita nanti semua tahu. Jarang kita tahu cerita tentang Sayyidina Umar. Pernah air sungai Nil tu melimpah. Pernah melimpah. Apa beliau buat? Beliau tulis surat dengan gubernur beliau ketika itu, iaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan Amru ibnul As. Apa beliau buat? Beliau bagi tahu, ambil surat saya ni, campakkan ke dalam sungai. Sungai itu tak jadi melimpah ruah dah. Apa yang ditulis itu? Kena baca juga ya. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Masya Allah. Saya bila baca kan, saya terasa sangat. 5 kisah gelaran yang mulia. Pernah tak dulu saya pernah cerita kat sini, seorang yang bernama Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Kenapa disebut Al-Bahar? Sebab lautan ilmunya. Ada lagi kisah keistimewaan orang saleh. Kemudian kisah keajaiban firasat orang saleh. Pernah dengar tak Imam Syafi'i pernah berfirasat anak muridnya nanti akan dirantai, akan dapat lawan dengan syaitan, akan menggantikan tempatku. Pernah? Tak pernah baca kisah ni. 5 kisah mimpi yang baik. Memang betul, ada mimpi yang baik tu betul. Mimpi kita selalunya tak betul kerana kita tak ambil uduk sebelum solat, sebelum tidur. Kalau ambil uduk pun ditutup tidur tu dengan popcorn. 10 kisah ahlul ibadah. Selalu tuan-tuan perempuan dengar saya kisahkan, ada orang saleh yang solat malamnya 300 rakaat. Siapa orang tu? Siapa yang orang tu, bacalah buku ini, kata Masya. 15 kisah orang saleh berqiyamul lail, supaya kita kuat berqiyamul lail. 10 kisah karamah para wali. Ini adalah umum, tapi yang specialnya 15 kisah wali Allah tanah Melayu. Jarang kita tahu ni.
Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Tok Perleh, Pulau Condong, Tok Guru Kemuning, Pulau Ubi, Tok Pulau Ubi, Haji Omar Bonggol Kulim, Masya Allah. Tok kenali 5 kisah wanita salihah. Ni perempuan-perempuan baca ni. 5 kisah karamah wanita salihah. Ni jarang kita tahu ni. Kalau saya cerita ni, ya Allah, ke-12 habis. 10 kisah ulama besar menghadapi ujian kehidupan. 10 kisah orang yang ingin melihat, ketika melihat mereka ingat kepada Allah. 10 kisah cinta pada Rasulullah. Ni menangis kalau baca kisah ni. 10 kisah husnul khatimah. Saya nak, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya dikurniakan husnul khatimah dan pembaca pun dikurniakan husnul khatimah. Ini baru buku pertama, tak habis lagi ni. Ini baru buku ini pesona ahli syurga, sebab semua mereka tu insya-Allah ahli syurga sekarang. Ini perlu dimiliki juga sebab legasi cinta murabbi. Kan kita sebagai seorang pelajar, macam mana kita nak beradab dengan guru kita, murabbi kita Murabbi ni maksudnya guru. Tengok kisahnya sepintas lalu. 20 kisah kesungguhan para sahabat dan ulama membaca Al-Quran. Siapa yang khatam setiap hari Al-Quran tu? Imam Asy-Syafi'i. Ingat tak siapa yang baca Quran 7,000 kali? Dalam buku ni ada, dalam buku ni. 5 kisah salah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada sahabat yang berdiri 2 rakaat khatam 30 juzuk. Ya Allah, siapa orang itu? Dalam buku ni juga. 10 kisah ketinggian adab penuntut ilmu. Ya Allah, Imam Abu Hanifah, di rumah beliau dekat section 8, kalau saya boleh bagi dekatkan ya. Rumah guru beliau dekat section 1. Rumah beliau section 8, jauh kan? Beliau ketika nak belunjur kaki, Imam Abu Hanifah tidak akan belunjur kakinya tala menghadap ke rumah tuan gurunya. Kalau nak tala juga pergi tempat rumah orang lain. Tapi rumah gurunya never ever. Sebab adab. Ya Allah, saya baca ni Kak Ajah, menangis saya kadang-kadang dengan guru kita kan. Kadang-kadang kita tak ni nah. Jadi sekarang kena cari Google kat mana rumah tuan guru. Tapi tak apa, ni jauh sebab ni Ampang. Di sini bukit antarabangsa dengan tak payah sebut 5 kisah kesungguhan para ulama menuntut ilmu. Ya Allah, para ulama menuntut ilmu. Kita ni baru students. 10 kisah para ulama yang sanggup bujang kerana ilmu. Al-Udzab, Syafakillah Kak Ajah. Dia ni tak kahwin kerana dia menuntut ilmu. Allah, siapa antaranya? Imam. Ingat saya nak bagi hadiah tadi tak jadi. Imam Nawawi, betul. Beliau meninggal umur berapa tahun? 40 lebih, betul. Tak jadi lagi bagi hadiah. Ingat nak bagi tadi. Kalau siapa ingat sepanjang kita mengaji kat sini, saya ada cerita satu kisah yang ada kaitan dengan Imam Nawawi yang jarang kita dengar kisah tu. Ia melibatkan seorang lelaki yang muda, handsome, tak ada janggut. Apa nama tu? Istilah tu. Ada cerita saya cerita. Ada kat sini cerita tu. Ingat tak? Dalam kisah tu Imam Nawawi, beliau berfatwa kalau seorang lelaki yang muda, mukanya handsome, kemudian lelaki muda, muka handsome, tak ada janggut. Apa nama istilah tu? Tak pernah dengar? Rasanya sini dah banyak kali dah ni. Amrad. Amrad ni kan Kak Ajah, tulis Kak Ajah Amrad. Amrad ni kisah dia ada kat sini. Apa kisahnya? Baca buku ni Banyak suspense 5 kisah keunggulan ilmu para ulama. Tadi ulama mencari ilmu, bila dah dapat ilmu dia sangat unggul. Apa kisah dia tu? 5, saya ambil sikit-sikit je. Hafal 1 juta hadis. Siapa orang ni? Orang ni dia hafal 1 juta hadis. Ingat tu. Inilah apa yang dia ingat tu. Imam
anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, masya-Allah. 15 kisah para ulama menghargai waktu. Kalau baca buku ni, kita akan selalu pergi ke majlis ilmu. Ini. Ada orang ni, dia melintas jalan, dia boleh baca kitab melintas jalan. Masya-Allah. Mohon maaf ya, ada satu lagi kisah kat sini. Mohon maaf sangat-sangat. Dia sedang buang hajat. Dan dia suruh orang tu baca kitab suara kuat. Baca kuat. Dia nak dengar. Supaya waktu dia qada hajat tu, dia tak terlepas mendengar ilmu. Ada seorang tu, ya Allah, namanya Imam Syahnun. Imam Syahnun ni, dia tak sedar, dia baca kitab, orang tu suap dia makan. Dia tak sedar. Lepas dia baca kitab, ghalib, mana makanan tadi? Sudah disuapkan. Kalau kita lupa kitab, makan. Mana makanan itu tadi? Ya Allah, jauhnya kita menghormati waktu ni. 20 kisah kesungguhan para ulama membaca dan mentalaah kitab. Saya nak cerita kat sini, ada satu kisah Syekh Nuruddin kat sini. Ada tak kisah Syekh Nuruddin kat sini? Saya harap ada. Sebab Syekh Nuruddin pernah sekali malam, beliau tak boleh tidur malam, dia baca kitab Arab 400 muka surat. Ini setebal ni, cuba lihat, setebal ni baru 265 muka surat ni, tebal ni. Maksudnya campur dua ni, barulah 400 kan. Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Kita bahasa Arab matlub. Mohon maaf 15 kisah kesungguhan para ulama mengarang kitab. Saya suka baca part ni sebab saya pun mengarang kitab juga, alhamdulillah, sikit-sikit. Jadi mereka mengarang kitab tu, ya Allah, menulis berpuluh-puluh muka surat, malah berpuluh-puluh muka surat. Jangan kita anggap, kalau fine, kalau puluh-puluh, saya boleh lepas itu. Betul. Tapi zaman tu mana ada komputer. Dakwat. Malam-malam tu lilin. Kita ada electricity. Kadang-kadang kita tulis, silaplah, ando balik, redo. Ataupun pergi ke internet, ambil yang orang punya, copy paste. Kemudian adjust. Aku mengatakan, ya Allah, dia pula mengatakan. Mohon maaf ya. 5 kisah kesungguhan para ulama mengajar ilmu. Ini pun kisah yang saya suka baca juga. Sebab untuk bagi motivation. Imam An-Nawawi mengajar kitab 12 mata pelajaran sehari. 13 mata pelajaran sehari. Dan beliau belajar 12 mata pelajaran sehari. Kita baru belajar sikit je ni. Itu pun dah mengantuk. Tok guru pun tak tahan. 5 kisah ulama menghormati ulama. Saya lajukan saja 5 kisah kebijaksanaan ulama, 10 kisah berbakti pada ibu, 10 kisah akhlak mulia, 20 kisah wara'. Itu yang saya suka tadi, cerita wara', ini ceritanya. 5 kisah jud dermawan, 5 kisah istiqamah, 5 kisah ikhlas, 5 kisah khauf takut pada Allah, 5 kisah tawaduk, 5 kisah zuhud, 5 kisah taubat dan penyesalan, 5 kisah orang saleh menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Ini harganya cuma RM20 ni. Ini pun RM20. Campur dua jadi RM40 ni. Rugi siapa tak beli ni. Mohon maafnya, saya bukan mempromot kerana ini ditulis oleh orang ini, bukan. Ni orang ini kat belakang ni. Bukan. Orang lain pun tak apa tulis, tapi memang saya selektif sangat cari benda ni dan bukan senang. Saya kena pergi kitab Arab, kena check, kena translate. Tuan-tuan, puan-puan lihat satu cerita tu kan. Nampak macam 5-6 baris, itu kadang-kadang sampai setengah jam tu. Nak mentranslate lagi, nak tengok makna betul tak betul lagi. Masya-Allah. Jadi ini sangat dekat dalam hati saya benda ni, dan saya harap
dia ada fadilatnya membaca kisah orang-orang alim ni. Itulah tadi, saya mohon maaf saya tak bawa banyak tadi kan. Siapa yang dapat tu rezeki dia lah. Siapa yang tak dapat nanti mungkin boleh hubungi Galeri Ilmu, sebab saya nak datang nanti lambat lagi. Ataupun saya Kak Ajah tulis, Kak Ajah dah tulis nama tu, saya boleh hantar dengan Kak Ajah hari Isnin. Hari Isnin ada pengajian tak Kak Ajah? Pengajian yang lain-lain. Tak. Hari apa yang mengaji? Yang berkumpul ramai-ramai macam ni hari apa? Esok. Esok saya tak sempat sebab esok hari Ahad dah. Pejabat buka hari apa? Lah betul, subhanallah. Cuti kan? Tahun Baru Cina. Hari Selasa pun cuti. Tak apa, saya boleh usahakan hari Isnin ataupun Selasa tu, sebab yang ada store tu memang orang yang dekat duduk kawasan kami juga. Cumanya tulis nama dululah. Kalau boleh biar beli 2 ni lengkap ni lengkap. Jadi kita dapat belajar daripada kisah. Saya sangat suka baca kisah sebab kisah itu menunjukkan pengalaman. Experience will never tell lie. Sebab experience adalah satu benda yang betul-betul berlaku. Mohon maaf ya kalau silap faham saya mempromot, tidak, demi Allah. Tetapi benda yang baik, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita kongsikan benda yang baik-baik itu. Silakan. Ayatul Kursi, masya-Allah. Kalau ijazah Ayatul Kursi itu nak kena baca sanad, nak kena ni, lupa lagi saya Kak Ajah. Dan tolong ingatkan Kak Ajah InsyaAllah 2 minggu lagi saya akan ijazahkan amalan membaca Ayatul Kursi bersanad. Maksudnya kita baca Ayatul Kursi sekarang ni bagus dah, tapi tak ada sanad kan. 2 minggu lagi tolong hadirlah supaya kita dapat baca Ayatul Kursi ni seperti nama Nabi baca. Dan dapat sanad, nanti kita fotoset seorang satu. InsyaAllah nanti bila kita baca Ayatul Kursi tu lebih lagi manfaat. Dan kalau orang kena historia, dia cepat, dia lebih lagi dia tahu. Historia tu dia tahu. Kalau baca Ayatul Kursi tak bersanad, insya-Allah ada kesan, tapi barakahnya kalau ada sanad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. 3 hari lepas kawan saya di UIA meninggal dunia, namanya Ustaz Abdul Razak. Jadi kita bacakan dulu Fatihah sekali, Qul huwallahu 11 kali untuk Ustaz Abdul Razakna ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر من فتنته ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا مضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. bagi dengan Kak Ajah Zaitun. Bismillahirrahmanirrahim.